Farah Atikah. Saya keluarkan dulu. Kamu nanti kamu masuk balik. Okey. Mana Farah tadi? Masuk belum? Ada dah Farah belum? Ada Farah kelas kamu kan? Mana dia? Masuk. Bukan tu Faizatul. Okey, so tak apa. Kita tengoklah kan dia masuk kot. Okey. Okey, so hari ni kita akan sambung bab kedua iaitu fungsi kuadratik. So apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar persamaan kuadratik yang pertama, kemudian jenis-jenis punca, persamaan dan ketaksamaan, kemudian jenis-jenis punca dan juga fungsi kuadratik. Okey, inilah yang kamu akan belajar ya. Okey, 3 benda. Okey, dalam ni kamu akan dengar perkataan completing the square ataupun penyempurnaan kuasa 2. Okey, kemudian kamu akan nampak punca. Punca dah belajar kat matematik. Tahu kan punca tu apa? Kemudian bentuk arm juga dah belajar dalam matematik. Kemudian kamu juga belajar tentang ketaksamaan kuadratik. Sebelum ni kamu belajar tentang ketaksamaan linear. So nanti kamu akan tengok tentang ketaksamaan kuadratik. Kamu akan ada belajar berjumpa dengan garis nombor. Garis nombor dah biasa berat. Kemudian pembeza layan pun dah pernah dengar, betul pembeza layan? Pernah dengar dah? Tak. Oh tak pernah. Okey, tak apa. Nanti kamu akan tahu apa itu pembeza layan ataupun diskriminan dalam bahasa Melayu. Okey. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian punca nyata dan juga punca khayalan. Kalau saya tak sebut nanti kamu ingatkan ya. Kemudian ada bentuk vertex. Kemudian ada parsi simetri, nilai maksimum dan juga nilai minimum. Okey. So ini kata-kata kunci yang kamu akan jumpa dalam tajuk ini. Okey, so ingat tajuk ini bersambung dengan fungsi dan juga berkaitan dengan persamaan kuadratik. Okey, digabungkan kedua-dua tu. Fungsi dan juga persamaan kuadratik gabung. Okey. Did you know piring satelit? Okey, piring satelit mempunyai keupayaan untuk menumpukan tenaga kepada satu titik fokus. Tahu tak? Kamu belajar kat fizik. Tahu tak tahu? Okey, piring satelit tu kenal tak piring satelit? Kenal. Kenal. Okey, ni piring satelit macam tu kan. So dia ada satu focus point, dipanggil focus point di sini. Dia akan ada satu focus point. Okey. Kemudian sama je radar, telekomunikasi, menara telekom. Kemudian apa dulu? Cermin parabola yang dulu-dulunya Archimedes telah membantu tentera Greek untuk menggunakan cermin parabola untuk membakar kapal tentera Rom yang ingin menawar bandar Greek. Did you know? Diorang tak ada senapang panjang besar-besar, diorang ada meriam dan diorang gunakan satu lagi konsep iaitu konsep penumpuan cahaya dengan menggunakan cermin parabola untuk menewaskan tentera Rom. Okey. Pada 213 sebelum Masihi. Nak tengok cerita tu. Ya ke betul ke cikgu cerita ni macam tipu je. Ya betul, cerita ni cerita betul. Sejarah lah, lipatan sejarah. Saya tak tahu kesahihan yang sebenarnya. Tapi itu adalah cerita sejarahnya. Okey. Kenapa belajar ni? Okey, ahli astronomi menggunakan konsep fungsi kuadratik dalam rekaan teleskop. Teleskop tu tahu tak apa teleskop? Tahu. Tahu Yang bentuk dia macam ni ada macam ni. So dia punya teropong kat sini. Ini teleskop yang besar. Kalau teleskop yang biasa, yang kecil, yang biasa yang macam ni. Orang tengok dekat sini mata kan. Tengok kat situ. Kalau yang besarnya mata dia tengok kat sini. Sini. Sini mata dia. Tengok kat sini. Yang ni besar ni untuk macam yang jauh-jauh lah. Kalau yang macam ni yang biasa kita nak tengok bulan je. Itu boleh lah tengok pakai teleskop yang ni. Teleskop yang mahal-mahal tu berpuluh-puluh ribu tu yang ni lah. Yang atas. Okey, dalam bidang kejuruteraan, jurutera menggunakan aplikasi kepada fungsi kuadratik
untuk menentukan jenis beban yang dapat diampung oleh satu jambatan. Okey, jambatan juga. Jambatan guna fungsi kuadratik, ya, untuk menentukan kadar maksimum dia, tahap maksimum dia, kemudian dia punya lengkungan dia tu, dia punya graf dia macam mana bentuk dia. Okey. Okey, so yang ni pula apa lagi? Yang ni dia tunjukkan gambar skateboard punya RAM. Siapa main skateboard? Skateboard. Siapa pernah main? Tak ada siapa pernah main. Tak ada siapa pernah main. Main bodoh-bodoh je lah. Main bodoh-bodoh Saya pun pernah juga main bodoh-bodoh, tapi saya minat tapi tak reti nak main tera-tera kan, lompat-lompat tu tak reti. Just sliding je reti lah. Okey, so hari ni kita nak belajar tentang persamaan dan juga ketaksamaan kuadratik. Persamaan dengan ketaksamaan, apa beza dia? Sama dengan atau lebih besar atau kurang. Okey. Ini persamaan kalau ada simbol sama dengan. Kalau simbol dia lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan lebih kecil ataupun lebih besar, ini dipanggil sebagai ketaksamaan. Okey, dia tidak sama. Dia sama ada besar, kecil ataupun lebih besar atau kecil. Saya nampak Haris seorang je yang menjawab ni. Yang lain-lain tak menjawab ni. Are you okay? Ada sir. Ada. Okey, ada Fawaz. Yang lain-lain? Betul Syakira jawab. Okey, ada je. Okey. Jadi kita tengok. Andaikan lebar bingkai ialah X cm, panjang 3 cm lebih daripada lebar. Okey. Jadi bila kalau dapat soalan kamu kena, kalau boleh lukis. Kalau tak boleh bayangkan. Okey, bermaksud kamu tengok dia kata lebar dia X tambah 3. Lepas tu apa dia? Bingkai dia lebar dia X. Okey, yang ni kamu lukis. Bila kamu lukis, kamu nampak lebih jelas. Okey, dalam soalan-soalan matematik tambahan, cara untuk kamu berinteraksi dengan kamu punya otak sendiri adalah dengan melukis. Berinteraksi dengan otak. Kenapa nak berinteraksi dengan otak? Supaya otak kamu boleh nampak bayangan tu. Okey, kamu kadang-kadang kamu just bercakap dengan hati. Bila bercakap dengan hati kepada otak, kadang-kadang tak sampai dekat otak. Jadi kamu kena guna lebih banyak deria. Maksud deria tu, deria kita ada berapa? Ada 5 deria kan? Kita ada 5 deria. Sentuhan, kita ada mata untuk melihat, telinga untuk dengar. Kalau tengok saja tak dapat apa. Tengok dan cakap dapat something lebih sikit. Tengok, cakap, tulis lebih lagi. Tengok, cakap, tulis, dengar dapat lagi lebih. Okey. Lagi banyak deria kamu guna, lagi banyak input yang kamu dapat dalam otak kamu. Okey. So itu ilmu ilmu. Okey. Jadi apakah dia punya persamaan? Kalau diberi dia punya luas dia adalah 100. Luas dia 100. Jadi darabkanlah, maksudnya X tambah 3 darab dengan X dapat 100. Okey, yang tu. Okey. Yang ini adalah persamaan kuadratik. Kamu dah belajar persamaan kuadratik dalam bentuk dalam matematik kamu dah belajar, betul kan? Betul. Matematik dapat sampai bab mana? Matematik sampai bab mana dah? Bab 1 nak masuk 2, 3. Tapi 3 dah baca. Nak masuk 2 dah 3. Macam mana tu? Skip bab 2. Skip bab 2, belajar bab 3 dah habis, masuk balik bab 2. Okey. Okey. Bab 2 persamaan kuadratik kan? Asas nombor. Asas nombor. Okey. Persamaan kuadratik 1 ya. Okey. That's good. Okey, maksudnya kamu dah ada ilmu tentang persamaan kuadratik dah lah. Okey. Kalau diberi punca, apa itu maksud punca? Punca bagi persamaan kuadratik. Kamu dah belajar kat dalam matematik, apa maksud punca bagi persamaan kuadratik? Punca ialah tak dapat. Punca ialah pintasan X bagi persamaan kuadratik. Dalam persamaan kuadratik kalau bentuk macam ni, ini paksi X, ini 2 titik, ini dipanggil sebagai apa? Pintasan X. Punca.
Okey, memang betul dia pintasan X, maka dia juga dikenali juga sebagai pintasan X, betul? Jadi pintasan X. Okey, jadi pintasan X adalah sama dengan punca. Sebut je persamaan kuadratik, punca, persamaan kuadratik, punca ialah pintasan X. Jadi macam mana nak cari pintasan X bagi fungsi kuadratik? Gantikan Y sama dengan sifar. Did you know? Okey, nak cari pintasan X, gantikan Y sama dengan sifar. Nak cari pintasan Y, gantikan D. Ya, X sama dengan sifar. Okey, ni kan titik ni. Apa titik ni? Titik ni kita tak tahu. Tapi kita tahu titik X dia sama dengan sifar. Jadi kita boleh gantikan lah untuk cari nilai Y dia. Sama juga dengan yang ni. Kita tak tahu apakah dia punya nilai X. Tapi kita tahu bila sebab dia pintasan X, maka nilai Y dia sama dengan sifar. Y dia sama dengan sifar. Jadi X tak tahu. Sama je dengan yang ni. Ini adalah X sifar. Sebab X kita tak tahu. Tapi Y dia kita tahu wajib sama dengan sifar sebab dia adalah pintasan X. Okey. Jadi pintasan X juga dikenali sebagai punca ataupun roots dalam bahasa Inggeris dia roots. Okey, R-O-O-T. Okey, kalau ada dua roots. Kalau ada dua punca, punca-punca lah. Okey, ada juga masanya jadi persamaan kuadratik itu tidak mempunyai punca. Okey. Sebelum ni kamu cari punca persamaan kuadratik gunakan apa? Kaedah apa? Pemfaktoran. Pemfaktoran. Okey, bagus. Okey. Selain daripada menggunakan kaedah pemfaktoran, kamu juga boleh menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Apa itu sempurna kuasa 2? Apa itu sempurna kuasa 2? Okey, selain daripada gunakan kaedah pemfaktoran, kamu boleh guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun juga boleh guna kaedah rumus. Masa bila nak guna kaedah pemfaktoran ni, penyempurnaan kuasa 2? Apabila persamaan kuadratik kamu tidak boleh difaktorkan. Tak boleh faktor. Contoh soalan ni. X tolak X kuasa 2. Contoh satu tu kan, X kuasa 2 tambah dengan 4X tolak 7 sama dengan sifar. Boleh faktor ke tak boleh faktor? Tak. Tak boleh faktor. Sebab apa tak boleh faktor? Sebab kamu takkan dapat apa yang nak didarab. 7 adalah nombor perdana. Okey, nombor perdana kan. Dia ada 1 dengan 7 je. So 1 darab 7 dapat 7. Tapi kita tak boleh nak tolak. 7 tolak 1 tak dapat 4. 1 tolak 7 pun tak dapat juga 4. Okey. Faham 7 tolak 1 dapat 6. 1 tolak 7 pun 6 juga. Tak dapat 4. Kenapa tak dapat 4? Kan kamu kalau buat pemfaktoran kamu macam ni kan. Nombor yang boleh letak sini 1 dengan 7 je sebab 7 tu nombor perdana. So yang sini X dengan X lah. Jadi 7 darab dengan 1, kamu hanya dapat 7. Kamu takkan dapat, okey 7 dapat. Tapi 1 tolak tambah dengan 7 dapat 8. Kalau tolak pula dapat 6. Tak dapat 4. So tak boleh. Tak boleh nak buat kaedah pemfaktoran. Jadi kaedah apa yang kamu akan gunakan adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Cikgu, ada lagi cara lebih mudah? Ada? Adakah cara lagi mudah? Kalkulator. Calculator. Betul, kalkulator. Pandai pun. Okey, guna kalkulator lagi mudah cikgu. Guna je lah kalkulator. Memang boleh guna kalkulator tapi kalau dalam exam, dia suruh tunjuk jalan kerja. Jadi macam mana kamu nak tunjuk jalan kerja? Adakah kamu nak hantar kalkulator sekali? Hantar stapler kalkulator tu dekat kertas jawapan. Boleh? Tak boleh kan? Okey. Bising pula isteri saya ni. Tungtang. Okey. Okey. Dia nak mewarna apa tu. Aduh. Orang artis. Tak macam saya ni kan.
Picisan je. Okey, kita pergi ke, kita nak tahu macam mana kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, kenal dulu apa itu sempurna kuasa 2. Kita belajar tentang sempurna kuasa 2. Kamu dah pernah belajar tentang nombor-nombor sempurna kuasa 2. Apakah nombor-nombor sempurna kuasa 2? 4. Bermula dengan 1. 4. Lepas tu 2 tak ada 4. Lepas tu 8. 10. 9. 9. Lepas tu 16. 25. 25 dan seterusnya. Betul? Betul. Betul. Sempurna kuasa 2 bermaksud ini 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2. Ini kan yang dipanggil sebagai sempurna kuasa 2. Maksudnya dia kuasa 2 kan dapat nombor dia, dapat apa dia punya angka nilai dia. Jadi kita akan menyempurnakan kuasa 2 bagi persamaan kuadratik ini. Okey, apa dia tu? Okey, kalau dalam persamaan kuadratik sempurna kuasa 2 tu macam mana? Contohlah macam ni. X kuasa 2. Itu adalah sunduk nombor-nombor sempurna kuasa 2 sebab X kuasa 2. Okey, ataupun X tolak 2 kuasa 2. Yang ni pun nombor sempurna kuasa 2. Ataupun X tambah 1 kuasa 2. Juga nombor sempurna kuasa 2 sebab dia dikuasa 2 kan. Okey, nombor-nombor dikuasa 2 kan. Kita akan dapat nilai dia terus. Okey, setakat itu faham apa itu sempurna kuasa 2? Sempurna kuasa 2 maksudnya ini sempurna. Kuasa 2 dapat nombor. Kuasa 2 dapat nombor. Nombor lah nombor integer ataupun nombor pecahan. Okey? Boleh ke tak boleh? Boleh sir. Okey, boleh faham yang tu ya. Boleh faham yang tu ya. Okey, jadi contohlah kalau kita ada X tambah 1. Ini nombor sempurna kuasa 2 betul? Okey, dia sama dengan apa? Kembangkan. X tambah 1 kuasa 2 dapat apa? X kuasa 2 tambah 1. Ya ke? Tambah X. Ayo nak kembangkan pun tak reti. Tambah 2X. Tambah 2X. Betul Irfan Danish. Apa tu? Tambah 1. Tambah 1. Kenapa macam ni? Dia ada 2 bracket. X tambah 1. Ada 2 bracket. Ada 2 bracket. Asalnya ada 2 bracket. You cannot simplify just buat X kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. Salah. Lagi dipersalahkan. Okey? Salah lagi dipersalahkan. Jangan tak sama Okey, jadi dia sama dengan apa? X tambah 1 darab dengan X tambah 1. Jadi bila dikembangkan, kamu akan dapat X kuasa 2 tambah X tambah X tambah 1. Betul? Jadi dapatlah X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Okey, bagaimana pula dengan X tambah 2 kuasa 2? Dapat apa? X kuasa 2 tambah 4X tambah dengan 4. Okey, bagus. Okey, siapa jawab tu tadi? Irfan Danish. Okey, tahniah Irfan Danish. Okey, Aini Nadirah. X tambah 3 kuasa 2 sama dengan apa? Tak ada jawapan. Okey, Farah Atikah. Keluar masuk anak ni. Aduh, hai. Ya ke? Wifi rumah saya problem cikgu. Alamak, kesiannya. Okey, Farah cuba cepat Farah. X tambah 3 kuasa 2 dapat apa? Cepat. Dan sementara ada line. X kuasa 2 tambah 6X. Okey, X kuasa 2 tambah 6X. Lepas tu, tak habis lagi ni. Tak habis lagi, tak sampai lagi. Tak siap begitu. Tambah dengan berapa? 9. 9. Okey, terima kasih Afnan Wafi. Nyanyi pula lagu kau. Aduh. Aduh. Okey, sambung. X tambah 4 kuasa 2.
Okay, siapa nak try? Aisyah. Aisyah Fatihah. Ya, sir. Cepat. X kuasa 2 tambah 8X tambah 16. Okay, kamu nampak tak pattern dia? Macam mana kamu nak buat kalau nak kuasa 2 nombor-nombor macam ni dengan kaedah cepat tanpa kamu buat kaedah ni? Macam mana nak buat? Kalau ada X tambah 9 kuasa 2 sama dengan apa? X kuasa 2 tambah dengan 162 tambah dengan Okay, 162. 81. Ya, sekejap. Itulah 162. X. Salah. 18X. 18X. Ya, 18X. Okay, terima kasih Haris. Okay, 18X tambah dengan 81. 81. Okay. 81. Kamu nampak tak macam mana kaedah cepat dia nak buat? Nampak tak? Macam mana ini jadi ini terus, macam mana yang ini Nampak saya. jadi ini terus. Okey, kalau nampak, okey kita share sama-sama dekat kawan-kawan yang lain. Okey, macam mana kamu buat? Mula-mula kalau saya ada X tambah berapa? X tolak pula. Tolak 3 kuasa 2. Okey, mula-mula buat apa? Dapat X kuasa 2. Okey, mula-mula kuasakan 2 bagi X. Okey, X kuasa 2. Lepas tu? Darabkan negatif 3 dengan 2. Ya, betul. Darabkan negatif 3 dengan 2. Dan juga darabkan juga dengan X. Okey, kamu akan dapat apa? Negatif 6X. Ya, kamu akan dapat negatif 6X. Itulah sebutan kedua. Kemudian yang ketiga? Tambah 9. Tambah dengan 9. Mana dapat tambah 9? Negatif dan negatif. Negatif 3 kuasa 2. Negatif 3 kuasa 2 dapat positif 9. Okey, boleh? Boleh. Semua boleh? Semua dapat tak? Angkat tangan siapa yang dapat? Kaedah cepat ni. Okey. Safia dapat tak Safia? Faizatul dapat tak Faizatul? Sir, ulang balik sir. Ulang balik sekali lagi Okey, sekali lagi. Syakira tak dapat lagi Syakira? Tak dapat lagi. Okey, sekali lagi saya ulang sekali lagi. Okey, Diana saya ulang sekali lagi. Okey, kalau kita ada contoh 2x tolak 5 kuasa 2. Jadi yang pertama, step pertama adalah kuasa 2kan yang pertama, iaitu kita akan dapat berapa? 4x kuasa 2. Okey. Kemudian next step buat apa? Kamu akan darabkan 2x darab dengan 2 darab dengan negatif 5. Darabkan semua. So darabkan semua dapat berapa? Negatif 20x. Negatif 20x. Negatif 5 darab 2 darab dengan 2x. Dapat negatif 20x. Kemudian yang ketiga ialah kamu buat apa? Negatif 5 kuasa 2. Negatif 5 kuasa 2 dapat positif 25. Okey. Faham? Boleh dapat mana tadi? Tak faham yang 20x. Okey, sekali lagi 20x ini hadir daripada hasil darab 3 nombor ni. Saya highlightkan. 3 nombor ni, 2x dengan negatif 5 dengan 2. 3 didarabkan, darab saja. 2x darab negatif 2. 2x darab negatif 5 darab dengan 2. Dapat negatif 20. Kenapa macam tu? Okey, kenapa? Sebab kan 2x, kan 2x tolak 5 kuasa 2 bermaksud 2x tolak 5 juga. Okey, kamu pun darab 2x darab dengan 2x dapat 4x kuasa 2. Kemudian yang ni kamu darab dengan yang sebelah sana dapat berapa? Dapat negatif 10x. Kemudian kamu darabkan yang ni dengan yang ni, betul? Dapat negatif 10x lagi, betul? Kemudian darab dengan yang ni dapat positif 25. Okey,
kamu nampak situasinya adalah yang ini darab dengan ini dan juga ini darab dengan ini adalah benda yang sama. Betul? Bermaksud negatif 10 ini didarabkan dengan 2. Yang tu yang dia jadi macam tu. 4x kuasa 2 tolak dengan 20x tambah dengan 25. Jadi cara nak ingatnya, darabkan je lah 3 tu. Boleh dapat. Oh, faham dah. Okey. Okey, Syakira dah faham. Yang lain, Anis? Diana, mana Diana? Diana mana? Okey ke tak okey? Mana Diana? Diana. Diana tu Syakira Diana lah. Ada Diana lain tak ada Safia, boleh Safia? Boleh sir. Boleh, okey. Boleh. Ani Syafiqah boleh? Boleh Boleh tu. Alia okey okey good. Okey good. Okey, so dah tera dah cara nak kembang dengan mudah, dengan cepat So tak ada dah perlu kamu nak buat kembang satu. Itu akan mengambil masa kamu nanti. Okey, turun tangan adik. Okey. Jadi next. Kamu dah kenal, ini adalah nombor-nombor kuasa 2 sempurna, betul ini yang sebelah kanan ni, yang saya tunjuk ni, yang ini nombor-nombor sempurna kuasa 2 dalam sebutan X. Okey, kalau X tambah 1, yang itu nombor sempurna kuasa 2 dia. X tambah 2, yang tu. X tambah 3, yang ke bawah sampai ke bawah lah. Okey, dan seterusnya. Okey, cuba teka pula. Kalau saya ada X kuasa 2 tambah dengan berapa ya? 12x tambah dengan berapa? Berapa ujung ni? Untuk jadi dia sempurna kuasa 2. Ujung ni berapa? 36. 36. Okey. Boleh dapat 36. Kenapa 36? Macam mana kamu dapat 36? Afnan. X darab. Okey, saya bagi B je tapi kamu tahu C dia sama dengan 36. Betul, jawapan tu betul. Kenapa 36? darab 6. 6 darab 6. Mana dapat 6? Mana ada nombor 6 kat situ? 12 mana dapat? 12x. Mana dapat? Dia 6x tambah 6x. 6x tambah 6x dapat 12x. Okey. So 6x tu datang daripada? X tambah X? 6. X tambah 6. Okey. Kita tengok soalan lain. Satu lagi soalan. Okey, ini betul. Tak ada masalah. Betul. Okey. Kamu pun tahu, siapa yang tahu tu tahulah macam mana nak buat. Okey. Sekarang ni kita nak keluarkan macam mana kamu dapat 36 tu. Okey, kita tengok pula. Nombor yang kedua. X kuasa 2 tambah dengan 10x. Apa dia punya ujung? 25. Mana dapat 25? Betul 25. Ya, betul 25. 10 tu bagi 2. X 10 bagi 2 lepas tu? Betul, kuasa dengan 2. Darabkan dia. Dapat nombor tu salah satu tu bagi. Okey, tahniah. Yeay. Okey, jadi untuk nombor ketiga ni macam mana nak cari? Kalau saya ada X kuasa 2 tambah dengan BX, yang ketiga ni macam mana nak cari? BX bahagi 2 dapat nombor tu kuasa 2 kan? BX bagi 2. BX ke B saja? B saja. B saja. Kena bahagi dengan 2, lepas tu? Dapat Kuasa jawapan dua. kuasa 2 kan? Kena kuasa 2 kan. Betul Betul. Okey. Betul. Semua setuju? Semua setuju tak? Setuju. Ada yang tak setuju? Ada yang tak faham? Setuju. Setakat ni setuju. Setakat ini bersetuju. Saya dengar yang suara lelaki je yang bersetuju ni. Okey, terima kasih Aini Nadira. Dia setuju dalam chat. Okey. Yang lain-lain tidak bersetuju. Anisha? Tak setuju? Anisha? Setuju.
Setuju. Okey. Okey. So terima kasih kerana bersetuju. Jadi cara untuk sempurna kuasa 2 kan, nombor yang ada 2 item saja, ada 2 je. Ni 2 je. Macam mana caranya? Dengan menambahkan satu lagi hujung dia 3, yang ketiga sebutan yang ketiga iaitu B/2 kena kuasa 2. Okey, so semua setuju tu, alhamdulillah. Jadi itulah cara untuk menyempurnakan kuasa 2. Okey, so kita baru pergi tengok pada contoh soalan tadi. Okey, kita nak selesaikan soalan ni. Okey, X kuasa 2. Ya Allah. Okey, soalan dia adalah X kuasa 2 tambah 4X tolak dengan 7 sama dengan sifar. Okey, sekarang ini kamu nak sempurna kuasa 2 kan yang mana? Yang 2 ni. Negatif 7 tu kamu tak boleh nak sempurna kuasa 2 kan? Nanti dia susah dan pening nanti. Okey, jadi negatif 7 tu tinggalkan dulu. Okey, jadi macam mana nak sempurnakan? Okey, negatif 7 ni jadi bila tak perlu kita pindahkan lah. Kamu akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 4X sama dengan 7. Betul? Betul. Okey, jadi macam mana nak sempurnakan yang belah kiri ni? Tambahkan X kuasa 2 tambah dengan 4X kena tambah dengan B bahagi 2 kuasa 2. B/2 kuasa 2. So sama dengan berapa? Sama dengan 7 lah. Tapi disebabkan kamu tambah benda baru di sebelah kiri, ni kamu benda tambah kan? Kamu tambah kan? Jadi sebab dia persamaan, maka benda yang sama kamu kena tambahkan juga di sebelah kanan. Okey, faham tak? Faham. Faham okey, kalau contoh 2 sama dengan 2. Okey, 2 belah kiri sama dengan 2 belah kiri. Jadi kalau kamu tambah 3 di sebelah kiri, kamu kena tambah juga 3 di sebelah kanan, betul? Supaya dia tetap sama. Dia tidak jadi salah lain. Okey. Sebab itu kena tambah belah kiri, tambah belah kanan. Okey, jadi dekat sini kamu dah sempurna kuasa 2 kan? Okey, apakah dia dalam bentuk kurungan ni? Dalam bentuk apa? Kuasa 2 macam ni, sempurna kuasa 2 dia. Dia datang daripada X X tambah 2 kuasa 2. Ya, X tambah 2 kuasa 2. Ini yang atas ni tadi. Yang atas ni, yang ni. Kalau difaktorkan, kamu dapat bentuk ini yang bawah ni. Betul kan? Betul. Betul Stop kan? share screen. Stop share screen. Oh, saya stop share screen. Oh, lama. Hilang. Okey, kejap. You lost your connection. Okay, kejap. Aduh, internet pula doh. Kenapa internet ni? No internet. Kelas saya sampai pukul berapa? Kelas saya sampai pukul berapa? 12 ke? 12 kan? 12.40. Okey. Okey, nampak balik skrin? Nampak sir. Okey, sorry. Dia terkeluar pula tadi. Okey, so sekarang tam mana? Tadi tam mana saya cakap seorang-seorang ni? Faktorkan. Faktorkan so yang warna turquoise tu bila difaktorkan dia jadi dapat X tambah 2 kuasa 2. Betul Betul. Jadi yang sebelah kiri ni, sebelah kanan ni kalau dipermudahkan tekan kalkulator je dapat berapa? 7 tambah dengan 4/2, 2 kuasa 2 dapat 4, 7 tambah 4 dapat 11. Betul Betul. Jadi macam mana nak selesaikan? Oh, sekarang dah ada macam ni. So senang dah nak selesaikan. Selesaikan macam mana? Hilangkan kuasa 2 dengan letakkan punca
kuasa 2 di sebelah kiri. Bila letak sebelah kiri punca kuasa 2, sebelah kanan pun ada punca kuasa 2. Disebabkan punca kuasa 2 adalah nombor positif, jadi kamu boleh letak positif dan negatif. Betul so dia akan masuk lah kat situ. Okey, so kamu akan dapat X tambah 2 sama dengan positif negatif punca kuasa 11. Betul? Jadi X sama dengan apa? X sama dengan positif negatif 2 tak? X sama dengan negatif 2 tambah tolak punca kuasa 11. Ataupun nama lainnya sebutnya ialah surt 11. Okey, SURD. Surt 11. Okey, punca kuasa 2 yang kamu tak boleh, kamu dapat irrational number. Apa itu irrational number? Nombor yang tidak berulang. Kalau kamu tekan punca kuasa 11, kalkulator akan bagi berapa? Manakah kalkulator saya? Kalkulator saya tak ada ke? Okey, punca kuasa 11 dapat berapa? Okey, kalau kamu tekan ni punca kuasa 11, ni punca kuasa 11. Okey, tekan sama dengan, kamu dapat 3.3162479. Nombor tidak berulang. Itu dipanggil nombor bukan rasional. Bukan nisbah. Nombor bukan nisbah. Okey, nombor tu nombor tidak berulang. Itu kita boleh panggil sebagai surt. Okey, kita sebut dia surt. Okey, surt 11. Ni sebut dia apa? Negatif 2 tambah tolak surt 11. Okey, jadi dia ada dua lah jawapan dia. Jawapan yang pertama ialah X sama dengan negatif 2 tambah surt 11. Dan yang kedua ialah X sama dengan negatif 2 tolak dengan surt 11. Okay, you get it? Dapat. Dapat. Okay, so kalau dapat, okay, saya nak berhenti setakat ini saja dulu ni. Tapi sebelum saya berhenti tu, saya nak tunjuk lagi satu contoh soalan. Okey, contoh soalan yang kedua ialah saya bagi satu lagi lah. Okey, contoh soalan yang kedua. Sebelum kamu berhenti ya. Okey, contoh soalan kedua ialah kalau saya ada persamaan X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar. Tak boleh. Ada ni. Tolak dengan 3X. Okey. Macam mana nak buat? Okey, mula-mula buat apa? Step yang pertama ialah apa dia? Pindah 6. Pindah 6. Okey, pindah 6. Okey, so ni sorry. Saya tak nak soalan ni. Soalan lagi lain. Kalau soalan ni pun senang juga nanti. Okey, saya letak 2 kat depan. Ada 2. Okey, mula-mula nak buat apa? Mula-mula ialah kamu hilangkan 2 kat depan tu. Jadi macam mana nak hilangkan 2? So, kena bahagi dengan 2. Setiap item bahagi dengan 2. Okey, bahagi 2. Okey, setiap item bahagi 2. Kenapa? Kena hilangkan 2 tu supaya senang kamu nak sempurnakan. Okey, senang kamu nak sempurna kuasa 2 kan. Okey, bila bahagi 2, kamu akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 3/2X tambah dengan 3 sama dengan sifar. Okey, so step pertama selesai. Step kedua. Ini step pertama ya. Ingat, step kedua. Pindahkan 3. Okey, so X kuasa 2 tolak dengan 3/2X sama dengan negatif 3. Tak boleh ni, tak boleh. Saya ambil negatif dah kat sini. Saya betulkan sikit soalan. Nanti sebab ni soalan saya buat create sendiri ya. Okey, so dia akan jadi tambah dengan 3. Okey. Setakat tu okey. 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 Okey, lepas tu step yang seterusnya buat apa? Step yang ketiga. Apa dia? Step ketiga. Step ketiga adalah sempurnakan sebelah kiri. Macam mana nak sempurnakan sebelah kiri? X kuasa 2 tolak dengan 3/2X. Kena buat apa? Kena tambah dengan B/2.
B/2 kuasa 2. B/2 kuasa 2. Jadi B/2 iaitu 3/2. 3/2 kuasa 2 dapat berapa? 2/1/4. Kita tulis macam tu lah. 3/2 kuasa 2. Okay, so sama dengan 3 tambah dengan 3/2 kuasa 2. Betul? Betul Betul. Okay, apa dia step ketiga tadi? Kamu akan sempurnakan sebelah kiri. Bila sempurnakan sebelah kiri, dia akan efek juga sebelah kanan sebab kamu tambah nombor di sebelah kiri. Bila kamu tambah nombor di sebelah kiri, sebelah kanan pun kena tambah nombor. Yang tu, kena ingat. Konsep persamaan. Okay, bila dah tambahkan kedua-duanya, maka yang seterusnya adalah kamu buat apa? Faktorkan ni. Faktorkan yang sebelah kiri. Faktor belah kiri dapat apa? Dapat X tambah, X tolak 3/2 kuasa 2. Bukan. 3/4. B/2 kan? B dia 3/2 bahagi dengan 2 dapat 3/4. Korang ni betul je kan? Okay, dapat 3/4. So dalam ni adalah 3/4. Kuasa 2. Okey? Lepas tu? Yang sebelah kanan kena selesaikan dengan kalkulator je lah. So dapat berapa? 3 tambah dengan 9/16. Okey, 3 tambah dengan 9/16 dapat berapa? 51/16. Betul guys, okey ke tak okey ni? Okey. Okey. Lepas tu buat apa? Hilangkan kuasa 2. Hilangkan kuasa 2. So step yang ke berapa tu? Step yang ke-4 Step yang ke-4 adalah hilangkan kuasa 2. Macam mana hilangkan kuasa 2? So jawapan 57/16. 57 sorry. Saya congok-congok je. Saya ni tak pandai nak congok. Okey, 57/16. Okey, so sama dengan punca kuasa positif negatif bagi 57/16. Betul? Betul ke salah lagi? Betul. Betul, Sir. Betul Okey, jadi dapatlah jawapan. Jawapan dia adalah X sama dengan 3/4 tambah tolak punca kuasa bagi 57/16. Okey, so asingkan dua jawapan. Jadi X sama dengan 3/4 tambah sud 57/16 dan juga X sama dengan 3/4 tolak sud 57/16. Okey. Boleh Boleh. Okey. Boleh semak jawapan kamu. Kamu tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator yang ni dengan tekan kalkulator yang ni dapat tak sama dengan kalkulator yang kamu tekan awal-awal ni ni. Cari punca yang atas. Okey, sama tak dengan jawapan punca yang ada kat bawah ni? Okey, kamu boleh check lah. Okey. So untuk itu kelas kita berhenti setakat ini. Tetapi saya nak bagi kamu latihan. Ada banyak juga latihan yang saya nak bagi ni. Supaya kamu mahir menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, so tengok soalan nombor 1, 2.1 ni. Kena selesaikan dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Soalan nombor A. Soalan E. Soalan C. Dan juga soalan F. Okey, A, C, E, F. Okey, boleh? 4 soalan. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Boleh? Boleh, Sir. Okey.
Okay, good. Kalau boleh, okay, so that's all for today. Thank you kelas. So kamu ada masa lagi berapa minit? Ada lagi 10 minit. Sempat ke? Okay, kalau tak sempat, tak apa. Kamu boleh buat besok lah. Besok kita ada kelas lagi Besok Kami. hari Khamis. Okay, kami ada kelas lagi. Kami kita akan buat dan sambung. Okay, so that's all. Thank you kelas. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. Jangan lupa isi kehadiran.